Jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Sesi seterusnya kita punya, sebelum kita panggil book review, tapi hari ini saya tulis dekat poster tu book club. Sebab saya minta kepada kita punya speaker dan juga kita punya action team yang selama ni mengendalikan book review, iaitu Coach Echa, Coach Zai dan juga Coach Bang Fas, untuk bawa buku yang dibaca oleh tim Sokmed Malaysia lah, dan supaya benda tu sealiran dengan tim Sokmed buat. Dan Alhamdulillah mereka bersetuju, dan malam ni malam pertama malam pertama kita bersama dengan semua untuk kita mendengar kupasan mereka mengupas buku SOGR, Science of Getting Rich, yang ditulis oleh Wallace T. Wattles. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak mempersilakan kita punya MC dan juga action team dan juga speaker dah bersedia. Saya serahkan kepada Coach Echa. Silakan Coach Echa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua boleh dengar suara saya dengan jelas. Boleh dengar? Kalau boleh dengar, boleh tulis kat situ. Hai Nisa cantik. Panjang pula nak tulis. Tak apa, kita exercise tangan sikit. Please. Okay. Okay, hai semua. Ya, saya yang cantik tu saya tahu. Okay, itu je sebenarnya saya nak suruh. Okay, insyaAllah malam ni bertemu lagi kita dalam sesi book review yang telah pun dijenamakan semula dengan book club. Kerana kita ada satu buku yang saya rasa semua orang pun kalau dalam grup master kelas yang tadi Ustaz bagi. Dalam master kelas tu Ustaz ada bagi PDF file dia, dan saya pun membaca yang PDF file ni. Satu buku yang diberi nama The Science of Getting Rich. Kalau ikut saya dengan tuan speaker kita malam ni, kita orang panggil buku Harry Potter. Kita panggil buku Harry Potter waktu minggu lepas. Bukan minggu lepas, 2-3 hari lepas kot. Abang Fas cakap dengan saya, minggu ni Nisa ke? Saya cakap, kalau Abang Fas nak boleh. Tak ada masalah, saya okey je. Tapi saya bagi tahulah kena buat buku ni dengan by chapter. Lepas tu dia kata, alamak saya ingat Ustaz yang nak buat. Ustaz cakap-cakap macam Ustaz yang nak review. Kita pula kena review kan. Cakap dengan dia, ni kita punya keseronokan sebab kita membaca mungkin berbeza dengan orang lain membaca kan. Jadi saya anggap sebagai saya tiba lah untuk orang kata mengupas buku ni, tapi disebabkan saya hantar saya punya speaker paling hebat di abad ni. Speaker saya akan menerangkan kita buat by chapter. Jadi siapa yang ada buku, yang ada kopi e-book ke ataupun naskah sendiri, tak tebal pun, nipis sahaja, insyaAllah boleh baca satu hari pun boleh habis. Malam ni kita akan kupas ikut bab lah. Okay, jadi untuk bab yang pertama, saya rasa semua orang dah kenal speaker kita yang segak lagi bergaya. Tadi dia dah tweet pula, dia dah tag saya kat Facebook. Saya tengok ni malam ni ramai ni nanti. InsyaAllah lah, okay. Jadi tanpa melengah masa, saya memberikan pentas ini kepada Coach Abang Fas untuk meneruskan sesi book review kita malam ni. Unmute. Bang Fas, unmute suara dulu. Dengar? Okay, dengar. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Nisa untuk first introduction. Saya fikir Nisa akan mula dulu, Nisa. Macam berbeza je perbincangan sebelum ni. Nanti dulu, sabar Abang Fas. Tarik nafas dulu, insyaAllah saya mulakan. Jangan risau, saya bagi dulu kat Abang Fas. Cakap dulu, orang nampak dulu Abang Fas. Relax. So first kali terima kasih. Sebenarnya saya terkejut dia punya iklan petang tadi tau Ustaz.
bila saya fikir mungkin tak nak tanya, mungkin tak jadi ke, tapi saya pasti saya ready pun untuk malam ni punya book club, sebab saya ready. Bila first buku ni, bila Nisa kata kat saya buku the Science of Getting Rich, bila saya buka, bila saya kata Nisa saya tak ada buku tu dan Nisa share kat saya soft copy buku tu, dan saya tengok buku tu pada tahun 1910. Saya Nisa, buku Harry Potter ni Nisa. Bahasa tinggi ni Nisa, bukan. So saya kata Nisa, saya fikir untuk malam ni mungkin Abang Cep yang lain request buku-buku yang biasa. So saya ingat saya nak ceritakan beberapa buku yang biasa. Tapi memang buku ni sebenarnya kalau kita ada naskah dia, kalau kita peganglah buku The Science of Getting Rich ni, saya pasti buku tu dia macam satu buku yang lama, yang sangat yang bagi saya sangat magic, yang bila kita pegang berabuk dan kita cium untuk kita baca. So bila saya baca je dan buka first page tu dan saya kata wow, amazing. Memang ada sesuatu yang kita akan dapat daripada buku yang ditulis pada tahun 1910 tu tadi. Kenapa dan buku tu masih ada sampai sekarang, yang dibaca oleh ramai orang, dan dijadikan sebagai panduan. Itu yang bila saya kata kat Nisa, it's okay, saya ambil challenge untuk baca buku ni. Sebab, dan saya pasti kita semua ni ingin menjadi kaya. Kita ni ingin menjadi kaya sebab apa? Dan dalam buku ni ada cerita kenapa kita perlu jadi kaya. Itu yang bila saya kata, okay, mula Nisa kata, so Bang Faz nak buat buku apa? Saya kata, Nisa buku Mulan atau buku cinta. So sometimes kita agak busy dengan pelbagai program kita minggu ni. So tapi saya kata Nisa, it's okay, kita proceed dengan buku pada malam ni lah. So lapangkan dada, buka minda kita set minda kita nak jadi kaya. Tajuk buku tu pun tentang kekayaan, tentang kaya. So kita nak kaya sebab apa? Kami akan mengulaskan apa yang berada dalam buku ini, dalam topik pertama. So saya kata nasib baik chapter pertama. Dan sebab nak fahamkan topik ni, saya macam baca buku undang-undang yang saya belajar dulu bertahun-tahun tu. Saya nak baca dia punya ayat tu, saya baca macam saya baca Federal Constitution, saya baca Constitution. So benda-benda tu macam mana saya nak interpretation ayat-ayat yang ditulis dalam buku tadi. So dalam buku ni kita kena guna kaedah membaca dan kaedah berfikir untuk kita untuk kita menterjemahkan apa yang ditulis oleh penulis buku tu. Itu yang bila Nisa kata chapter 1, chapter pertama, alhamdulillah, chapter first sahaja dulu. So mungkin ada dalam ni sahabat-sahabat lain yang ingin mengambil bahagian ataupun mengambil kesumbangan atau manfaat kepada yang lain. Lepas ni boleh ambil chapter seterusnya. Setiap chapter bagi saya memang menarik untuk kita baca. Sebab chapter pertama ni je bila saya baca, bila saya baca yang penutup tu, subhanallah, ada sesuatu yang luar biasa yang akan saya share. Okay Nisa? Mungkin Nisa boleh introduction first dulu. Okay, terima kasih Bang Faz. Okay, memang sengaja saya panggil dia dulu. Saya takut dia berdebar. Dia cakap tadi dia berdebar. Okay, buku ni sebagai mana yang Bang Faz cakap tadi, diterbitkan kali pertama adalah pada tahun 1910. Agak sangat lama, saya tak tahu, mungkin ada kalangan kita pernah hidup zaman tu. Tak adalah kan. Jadi perbezaan antara buku ni dengan buku-buku yang lain, kebanyakan buku-buku personal ke buku-buku self development kebanyakan dia menggunakan bahasa tinggi, macam Bang Faz cakap bahasa tinggi. Tapi saya sangat suka penulis ni kata dalam buku ni, dia cakap macam ni tau. Dia kata dia cuba untuk menulis dalam keadaan yang santai, yang mana dia tidak mahu kita merasakan bahawa ini adalah buku filosofi, bukan satu buku tentang theoretical semata, tapi buku ini adalah pragmatical, dia kata. Maksudnya pragmatik lah. Jadi taklah macam satu teori ataupun satu perkara yang sememangnya kalau awak buat 100% awak akan berjaya. Tidak, dia cuma ingin menerangkan bagaimana akhirnya
kita itu perlu menjadi kaya, mengapa kita nak jadi kaya dan asasnya datang daripada mana kekayaan ni sebenarnya. Itu dari sudut fahaman saya lah. Okey, dan juga kalau Bang Faz cakap tadi dia baca buku ni dia rasa macam dia baca federal ni kan, Constitution. Saya pula saya rasa macam saya tengah baca buku ekonomi. Ya, saya pelajar ekonomi. Baris pertama, bukan baris pertama, perenggan pertama saya baca, saya terus terkeluar dalam kepala saya tulis dalam buku saya. Saya dah tulis definition of economy. Bila saya belajar dulu sebab yelah dulu belajar kalau nak pass jawab exam kan soalan pertama apakah itu definisi ekonomi kan. Ekonomi saya belajar bahasa Inggeris lah. Dia kata economy is the process untuk kita fulfillkan unlimited need kita dengan limited resources. Itu ekonomi. Jadi bila saya baca, betul lah. Sebab bila dalam dia punya introduction dia dah cakap. Kat sini kalau boleh buka pada muka surat yang keempat rasa saya. Sekejap saya tengok. Kelima. Dia kata kat sini, every man or woman who does this will certainly get rich. For the signs herein apply in exact science and a failure is impossible. Jadi semua orang sebenarnya memang akan kaya lah. Semua orang sebenarnya akan kaya. Okay. So saya kalau boleh malam ni yang ada 37 orang malam ni termasuk saya, kalau boleh buka sekali sebab dah ada file tu kan, buka sekali sambil kita dengar untuk kita lebih memahami. So dari segi introduction yang saya suka nak tekankan, ni bukan buku yang mungkin buku ni ditulis bukan orang Islam, tapi sememangnya wajibnya kita nak baca, so kita kena tahu asalnya daripada mana. Jadi supaya kita tidak lari daripada landasan kita. Tidaklah kita itu jauh daripada pendirian kita. So macam penulis ni sendiri dia awal-awal dia dah cakap. Dia kata kalau nak baca buku dia kena tahu dia punya filosofi daripada mana. So memang dia dah bagi tahu awal dan saya paling suka dia kata in writing this book I have sacrificed all other consideration to plainness and simplicity of style. Jadi dia kata memang dia nak semua orang faham apa yang dia nak tulis. Dia tak nak tulis dengan sesuatu yang terlalu berat sampai orang tak boleh nak faham apa yang dia nak tulis. Okay. So kita kupas sedikit daripada segi dia punya bab. Ada beberapa bab. Tak selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tu summary. Waktu saya cakap dengan Abang Faz, kita kupas bab by bab. Abang Faz cakap patutnya suruh Hesi, setiap Hesi tu kupas satu bab. Saya cakap, macam ni kita patut bagi tahu Ustaz ni. Patutnya semua Hesi kena kupas ni. Okay, so tapi tak apa, saya dengan Abang Faz kita orang tak ada masalah pun. Saya pun nak open awal-awal saya cakap kalau awak sesiapa yang volunteer nak kupas mana-mana bab, saya sangat berbesar hati. Tak ada masalah, kita sama-sama baca. Okay. So sebelum kita pergi kepada chapter pertama yang akan dikupas oleh Abang Faz. So awal Abang Faz akan kupas dulu. Kemudian kita akan open sudut pandangan sesiapa. Kemudian juga Q&A. Okay. So kalau muka surat 7 untuk right to be rich. Okay, kembali kepada Abang Faz. Terima kasih Nisa. Nisa saya ada slide saya. Saya ada buat slide, saya nak share slide saya juga. Do you want to continue? Yes. Abang jago. I don't know. Abang jago. Okay, seperti mana Nisa kata tadi, kita buka minda kita tahu apa yang kita punya pegangan, dan ini adalah ilmu yang satu ilmu cabang daripada Allah. So saya mulakan book club malam ni dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kulla ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tar wa kunna fa'ilin. So ini adalah bab pertama, chapter pertama yang ditulis oleh penulis The Wallace tadi,
dalam topik The Science of Getting Rich. So bab pertama, chapter pertama, dia adalah berkaitan, diceritakan, tajuk dia adalah the right of the rich. Bila saya buka, kenapa saya kata saya baca macam baca kitab undang-undang, bila saya buka the right of the rich tu, saya macam mana kita, Federal Constitution, saya kata oh ini macam mana kita ada right to be heard, hak kita untuk mendengar, hak kita untuk bersuara dalam kitab Federal Constitution. Tapi dalam The Science of Getting Rich ini, dia bermula dengan the right of the rich. Dan setiap kita mempunyai hak untuk kaya. Sebab apa? Sebab apa kita perlu kaya? Itu yang first saya kata, right yang ada untuk kita hidup dan right yang ada adalah untuk kita memiliki kekayaan. So dia bermula dengan the right of the rich tu tadi. So dalam topik pertama, dia menyebut tentang kemiskinan, kekayaan dan juga wang. Okay, itu poin yang kita setkan dalam minda kita malam ni. Adakah pilihan hidup kita untuk kemiskinan? Adakah ingin menjadi kekayaan? Apa gunanya wang ringgit? Itu yang ditulis oleh penulis ni dalam buku dia sebenarnya. So ini chapter pertama, dan bagi chapter seterusnya setiap satu topik tu dia adalah bersangkut. So that's why tadi Nisa dah cakap, sebenarnya cara penulisan dia tadi tu sebenarnya mudah untuk kita faham apa yang kita nak dalam kehidupan. So benda tu sangat mudah untuk kita faham. Okay, inilah 3 poin yang akan saya sebut: kemiskinan, kekayaan dan wang. Malam ni kita set dalam minda kita, dalam hati kita, untuk kita menjadi kaya. Siapa yang hadir dalam ni adalah mereka yang kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan ilmu. Itulah yang kita set daripada sekarang. Kita ingin menjadi seorang yang kaya sebab apa? Benda ni akan terjawab dalam chapter pertama yang ditulis oleh Wallace ni. Tapi saya minta masa anda. Saya kalau tak ada muzik, memang tak ada semangat untuk saya sampaikan malam ni. Kita mulakan dengan muzik pertama, Sesungguhnya. Okay. Lapangkan minda, dengar apa yang ada lagu ni untuk kita mulakan perjalanan kita. Empat kena klik audio, sound. Ada box tick sound. Tak ada sound, Ustaz. Tak ada sound, Dalam mana, Ustaz? Masa share. Saya pun tak tahu. Masa Bang Faz nak share tu, dia ada box tick sound dekat bawah belah kiri. Okay. Mana kena unshare dulu. Stop sharing dulu. Nanti Bang Faz share balik. Stop sharing dulu. Okay, masuk balik. Masa share tu dekat bawah button belah kiri ada box sound. Share sound. Okay, ada. Thanks. Terima kasih, Ustaz. Yes, thank you. Ada bunyi. Hati Ada. Ya. sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku
dasar lautan. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri, ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga. Tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta. Okay, itu sebenarnya untuk kita semangat. Sesungguhnya untuk apa kita lakukan semua dalam kehidupan kita tu. Semuanya adalah sesungguhnya adalah kerana Allah. Kenapa kita nak kaya? Kita berbalik kembali kepada asal kita, sesungguhnya adalah kerana Allah. Dan malam ini kita membaca satu buku yang diterbitkan pada tahun 1910, itu pun sesungguhnya kita serahkan segala ilmu kita pada malam ini juga kerana Allah. Okay, itulah yang cuba kita buka minda kita. Kita belajar sesuatu pada malam ini adalah untuk apa? Untuk kita mendapat keredaan, untuk mendapat satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dan disampaikan pada orang lain. So, chapter pertama ini hanya ada 3 page sahaja. Kalau saya terangkan secara detail, setiap perenggan mempunyai banyak maksud-maksud yang ditulis dalam buku, dalam topik pertama ni. So pada perenggan pertama tu kita dapat lihat ada whatever may be said in praise of poverty, iaitu kemiskinan dia sebut. Kenapa kemiskinan? Adakah kita memiliki kemiskinan dalam kehidupan kita? Dan segala-galanya daripada apa yang kita nak sebenarnya untuk kita berjaya, untuk kita menjalani kehidupan kita ni adalah yang benar-benar sempurna. Yang kita nak capai dalam hidup adalah kesempurnaan, kebahagiaan, kegembiraan. Dengan apa? Adalah seseorang itu perlu menjadi kaya. Perlu mencapai satu kekayaan, kaya. Tetapi kekayaan itu tadi perlu ada apa? Perlu ada sesuatu connection, perlu ada sesuatu yang dipanggil wang atau duit tu tadi. So 3 ni tadi dia berkait. Adakah kita pilih satu, kalau kita miskin kita perlu berusaha untuk menjadi seorang yang kaya. Itu kehidupan. Dengan kekayaan tadi, untuk alat apa untuk kita sampaikan kepada sesuatu tadi adalah dengan wang. Itu adalah yang cuba ditulis oleh penulis dalam perenggan pertama, chapter pertama ini. The right to be rich. Hak kita untuk kaya. Hak kita untuk kaya. Kenapa aku perlu kaya? Itu first chapter, simpan dalam kepala kita. Satu word sudah tu, ya Allah, aku perlu kaya. Kekayaan. Malam ni satu word, kekayaan. Okay. Okay, untuk apa kita, kenapa dia sebut dalam perenggan seterusnya, kenapa kita perlu kaya?
Kenapa kita perlu ada sesuatu pemilikan harta? Kenapa untuk kita memiliki segalanya? Kita perlu menjadi kaya. So dia akan dia explain dalam chapter pertama ni. Kita perlu jadi kaya dari segi fikiran kita, dari segi jiwa dan juga dari segi rohani kita. Kaya dengan apa? Untuk apa kita gunakan kekayaan kita adalah untuk manfaat kepada masyarakat. Itu the second para yang dia tulis. Yang mana kita boleh menyumbang wang tadi. Saya sebut wang ada yang ketiga adalah alat atau bahan untuk disampaikan kepada orang lain, adalah untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Itu adalah asas untuk kita menjadi seorang yang berjaya, yang boleh membangun dengan kemajuan dan bagi menjadi seorang manusia yang betul-betul boleh memberi manfaat pada orang lain. Itu yang dia kata the science of getting rich. Yang itu yang dia sebut kita perlu jadi kaya. So that's why malam ni kita akan dengar perkataan kaya. Kenapa kaya? Aku perlu kaya. So itu yang ditulis malam ni punya perkataan ni adalah kaya. So kita akan nampak duit je malam ni. Bayangkan duit. Allah, aku nak duit. Berapa banyak aku nak duit. So benda ni kalau baca bab pertama ni macam kita tersenyum. Oh bestnya macam ni rupanya. Allah nak bagikan kekayaan ke aku untuk apa? Kekayaan yang ada nanti ni untuk apa? Saya teringat lagi Ustaz UG, first time saya pergi rumah Ustaz di Sirin, UG tanya Ustaz. UG tanya pasal lepas kenapa kita nak jadi kaya, kita lepas ni kan pada duit. So saya ingat lagi soalan daripada UG tu. Bila baca first topic ni, the right to be rich, ada jawapan ni dalam ni. Walaupun ditulis oleh orang bukan Muslim, tapi ada sesuatu yang dia sampaikan. Amazing dia punya last para dia kalau baca dalam buku ni. Dan jawapan Ustaz cakap malam tu saya masih ingat. Apa kita jadi kaya, kenapa kita perlu ada duit? Untuk kita memberi sumbangan pada orang lain. Let's say lah kita ada duit tu tadi, kita boleh bawa lebih ramai orang ke Mekah, lebih ramai orang berumrah dengan kita. So benda tu adalah sesuatu yang perlu kita ada. Kita perlu kaya. Kita dalam pemikiran kita malam ni kita kata, ya Allah, aku perlu kaya. Bukan sebab Allah aturkan ini adalah sebaik-baiknya. Dan kita niat kenapa untuk kekayaan tu. Itulah dalam buku ni memang dia tulis kita perlu kaya dan kita perlu menjaga perkembangan mental, rohani, jasmani sepenuhnya. Dengan kata-kata lain, dia akan ulang lagi. The right to be rich. Hak untuk menjadi kaya. Itu setiap perenggan tu dia kata hak to be rich, right to be rich. Memang disentuh, dipegang. Okay, di mana hak manusia, hak kita ni sebagai manusia yang ada di atas muka bumi ni, yang hidup sekarang ni, kita ada hak untuk bernafas yang Allah aturkan. Kita ada hak untuk berkumpul malam ni. Kita ada hak untuk berbicara. Kita ada hak untuk bercakap. Semua tu adalah hak kita. Dan hak yang kita ada sekarang ni untuk menjalani kehidupan yang lebih bebas, tanpa had dan batasan, untuk kita menggunakan segala yang ada adalah hak, the right to be rich ni tadi, hak untuk kita menjadi kaya. Macam mana kita nak menjadi kaya? Kenapa kita nak menjadi kaya? Dalam buku ni, chapter pertama tu dah tertulis. So daripada situ, daripada kita kaya, kita akan menggunakan segala-galanya dengan bebas tanpa had. Amazing. Saya kata wow, best sangat. Kita ada duit, kita boleh beli apa saja. Dengan right to be rich, dengan rasa oh ini duit daripada usaha kita sendiri. Dengan inilah duit yang aku ada untuk aku memberi kepada orang lain. So dengan kebebasan yang ada, dengan satu pencapaian dalam hidup kita gunakan hak kita sebagai manusia untuk bermaksud hak kita untuk menggunakan secara bebas. Itu adalah kita punya harta. Dan benda ni dalam muka surat yang pertama dalam the right to be rich, dia cerita kita bila kita jadi kaya, kita akan mendapat keseronokan hidup tu tadi, daripada segi mental, rohani dan jasmani, everything. Sebab apa? Sebab kita kaya, dia kata. Sebab kita adalah kaya. Okay? So saya nampak benda, bila saya baca tu, saya nampak apa yang saya nak dalam kehidupan kita. Impian, kita perlu ada impian yang besar. Kita perlu ada sesuatu yang besar, yang kecil. Bila saya baca benda ni, oh betul lah, Ustaz kata kita ada big dream. Mimpi tu adalah percuma. Biar satu mimpi yang besar. Jangan mimpi kepada diri kita sahaja. Mimpi yang besar. Dalam buku ni dah cakap, dia kata, apa tujuan hidup dengan alam? Alam tu cakap apa? Kenapa kita perlu
adakan kekayaan ni supaya kita menjadi seorang yang cantik, yang anggun, yang berkuasa. Sebab itu adalah kekayaan kehidupan. Tapi bagi kita Muslim, kita perlu menggunakan kekayaan dengan sebaik mungkin. Sebab kita percaya pada kita punya, kita ada pegangan kita. So dalam ni, kalau kita tengok orang kaya, wow kayanya dia, berkuasa, aku berkuasa, aku kaya. So dalam cerita, lama dah saya tengok TV sebenarnya, dalam cerita Hollywood, besar rumah dia, kayanya dia, macam istana, besar. So diorang punya kekayaan nampak, keanggunan wanita, kecantikan, kekayaan. So kita nampak itulah kekayaan macam tu. So benda tu saya tengok, lepas bila saya baca, wow, dia datang dalam life kita, dalam kehidupan. Dia kata, oh inilah yang dikatakan right to be rich. Kaya untuk kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa yang kita ada untuk kita memberi kepada ummah kita sebenarnya. Keanggunan. Orang tengok, wow kayanya, ada kereta mewah, rumah besar. Orang akan melihat kepada kita. Dan paling best bila orang lihat kepada kekayaan kita, kita adalah seorang Muslim yang kaya. Muslim, jutawan, bertakwa. Itu yang dalam ni, bila saya sebenarnya dalam Herbalife ni, bukannya kita, nanti saya ada para yang menarik lagi dalam paragraf yang menarik dalam tu. So bila saya lihat, saya kaitkan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan saya selama 7 bulan dalam tuition course online dalam Herbalife ni, sebenarnya benda ni memang ada sesuatu yang sangat amazing kata. So pada awal saya masuk, kalau saya tahu kawan-kawan yang ada, sahabat yang ada masuk adalah untuk kurus, dan dalam ni kita jumpa sesuatu yang Allah hadirkan rezeki yang lain sebenarnya, yang membawa untuk kita membantu lebih ramai orang. Dan benda ni dia membuka minda saya untuk kata, oh betul apa yang saya sedang buat. So apa yang telah saya putuskan dalam kehidupan saya. Sebab apa? Sebab saya ingin jadi kaya. Kekayaan saya ini bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain nanti. So benda ni, penulisan dia sangat amazing. Bila kita baca baru chapter pertama, bila saya baca, wow, chapter pertama dia amazing. Betul kan Nisa? Kalau Nisa baca chapter pertama tu, ya Allah, amazing. Pasal kekayaan, saya nampak bling-bling yang, betul. Aku perlu jadi kaya, bukan untuk diri aku. Yes. Dia bukan perlu, dia terus jadi wajib. Wajib kaya. Sebelum ni aku memang wajib kaya. So itulah yang dia kata, untuk kuasa, keanggunan, kecantikan, kehidupan yang mewah, itu yang diceritakan. Okay? So setiap dari kita ada keinginan. Keinginan apa? Untuk hidup, setiap orang ada keinginan untuk memiliki segala-galanya. Kalau malam ni, saya yakin semua orang ada impian, semua orang ada keinginan. Semua saya pasti. So itulah kata, kalau kita nak memiliki apa yang kita ada ni, kita perlu jadi apa? Sekali lagi saya cakap, kita perlu jadi kaya. So malam ni words kaya je dalam set minda kita. Aku boleh jadi kaya, akan dengar kaya-kaya. Wah, esok banyak duit masuk. Zop. So memang itu yang kita nak. So segala-gala apa yang kita sedang lakukan, apa yang kita inginkan, memang kita perlu sesuatu yang untuk kita capai keinginan kita tu. So tapi macam mana kita punya kepercayaan untuk mendapatkan kekayaan kita? Pagi tadi kita dah dengar SDR, siapa yang hadir SDR, kita tahu macam mana kita nak dapat. Kita perlu jaga mekanisme kita. Kita perlu, itu yang bagi kita seorang Muslim tu, kita perlu ada benda tu. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu kita buat untuk mencapai tahap kekayaan? Kekayaan macam mana? Kekayaan yang betul-betul mutlak. Untuk kita serahkan kepada Allah. Itu daripada pembacaan kita kaitkan dengan kita punya kepercayaan pula. Itulah bila saya kata, yes, saya perlukan segala-galanya, perlukan kemewahan, perlukan rumah yang besar, kereta yang besar, perlukan semua ni untuk apa? Itu benda tu ada jawapan dalam diri kita. Tapi kita perlu tahu segala kekayaan yang kita akan ada ni nanti, ya Allah, hadirkanlah kekayaan kepada semua kawan-kawan sahabat saya dalam ni nanti, adalah untuk siapa? Bukan untuk diri kita sahaja, tetapi untuk orang lain. Itu sangat amazing sebenarnya penulisan yang dia cuba sampaikan. Okay, lepas para seterusnya dia cakap, jika anda kaya, anda akan senang untuk memiliki segala-galanya. So dengan duit, dengan kemewahan yang ada, kekayaan yang ada,
Sebut je kita nak apa. Sebut apa yang kita nak dengan duit, dengan kekayaan, dengan apa yang Allah dah berikan. So itulah dia kata sebenarnya untuk mencapai satu tahap yang ketinggian dalam kehidupan. Okay? Dan jangan kufur kepada kenikmatan atau kekayaan yang telah diberikan. Ya. Sebab itu adalah aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sekiranya benda tu akan berlaku pun dalam kehidupan kita, benda ni kita perlu mengawal setiap fikiran, jiwa dan raga kita. Kita perlu menjadi seorang hamba yang betul-betul jutawan bertakwa kata, yang kaya tu macam mana. So itulah yang kita cuba akan applykan dalam kehidupan kita. Okay. Dan dia tulis dalam buku ni juga, seseorang yang tidak berhasrat untuk hidup lebih kaya adalah tidak normal. Ada ke dalam ni yang tidak normal? Ada ke? Kalau ada boleh tulis kat chat tu. Dia tak normal kalau dia kata dia tak nak kaya. Dan seseorang yang tidak berhasrat memiliki wang juga, wang yang cukup untuk membeli semua yang ada, dia juga tidak normal. So ada ke yang tak nak kaya? Saya pasti 47 orang nak kaya, nak duit kan. So kalau dia kata dia tak nak duit, dia bukan normal. So saya rasa yalah, kalau lah malam ni ada seorang dua yang kata dia tak nak segala-galanya, wow, benda tu tak akan berlaku. So itulah dia kata manusia yang normal perlu ada duit. Manusia yang normal perlukan mencapai satu tahap kekayaan dalam kehidupan. So itulah yang ditulis dalam buku ni tadi. Okay. Okay. So selain daripada saya sebut kaya, kekayaan dalam penulisan ni juga dia kata apa dia ada explain, dia ada terangkan tentang 3 tujuan kehidupan. Iaitu pertama, kita hidup untuk kesihatan badan. Kedua, kita hidup untuk akal. Ketiga, kita hidup untuk jiwa. So kekayaan tu tadi, untuk kita mencapai satu kekayaan tu tadi, 3 poin dalam kehidupan ni kita perlu kuasai. Kenapa kita hidup untuk kesihatan badan dia tadi? So sebenarnya kita hidup dalam kesihatan badan kita sekarang, apa yang kita buat dalam tuition kursus online ataupun apa-apa program yang sedang kita buat, so kita sebenarnya menjaga kesihatan kita. Kalau kita kaya tapi kita tak sihat, memang tak akan dapat kenikmatan tu tadi. Tadi dia cakap, kita kaya untuk menikmati segala-galanya. Tapi kalau kita tetap macam saya, dulu 120 tu keadaan saya, dengan susah nak bergerak, kaya dengan ada penyakit, na'udzubillah, tak akan dapat kenikmatan kekayaan tu. Itu yang dia cakap. Dan kita hidup untuk apa? Dengan akal. Untuk kita jadi kaya ni, kita perlu ada akal. Untuk kita menguruskan duit, menguruskan semua dana-dana kita tadi. Tapi macam mana kita nak mendapatkan kehidupan hidup dengan akal tu tadi? Perlu ada ilmu. Ini yang kita berjumpa malam ni, kita perlu ada ilmu. Itu yang saya kata semua dalam ni adalah insan jutawan yang bertakwa, yang berkumpul untuk ilmu. So kita perlu ilmu. Dan daripada kesihatan yang baik, ada akal, dan kita perlu ada hidup kita untuk jiwa, rohani kita apa. Sebab apa? Kita perlukan pegangan dalam hidup kita. Dan benda ni, 3 ni adalah berkait. Dari 1, kedua, ketiga. Sebab kalau kita dalam salah satu ni tak ada, kita tak akan dapat kenikmatan yang mutlak. Kita akan dapat kenikmatan kekayaan tu tadi. So that's why dia kata hak untuk jadi kaya, tujuan kehidupan, kesihatan badan, akal dan jiwa perlu kita pastikan. Okay. Nisa ada apa-apa dulu? Nak saya rasa saya terkaya sangat dah ni. Saya pun rasa kaya terus. Permulaan apabila membaca buku ni, chapter 1 lah, sebab saya dah cakap, saya dah ada set dalam kepala saya kena baca satu-satu chapter. Dan saya baca berulang kali chapter pertama ni. Bukan sebab sekadar saya nak faham je bahasa dia, tapi sebab saya nak bagi tahu orang yang bila kita baca ni, kita nampak tulisan tu, kita faham, dia akan meresap dalam kepala kita, dalam hati kita. Jadi kalau kita baca banyak kali, lagi faham, lagi meresap, lagi rasa jadi kaya. Itu yang penting yang sebenarnya. Sebab tu saya memang minta semua orang baca. Okay. So
Saya paling tertarik antara banyak-banyak perenggan, paling saya tertarik yang inilah. Perenggan yang ni saya terhenti agak lama, yang mana terdapat 3 kan motif tujuan untuk kita hidup. Yang pertama kita hidup untuk kesihatan badan, yang kedua untuk akal, yang ketiga untuk jiwa. Kemudian yang paling menarik pada baris seterusnya ditekankan sini, no one of these is better or holier than the other. Dia nak cakap takkan ada satu part pun antara 3 ni yang akan lagi bagus daripada yang pertama. Takkan nak kata dia tak ada akan lagi bagus pada jiwa, kesihatan lagi bagus pada akal, tak ada. Dia perlu seiring dan datang bersama. Di situlah yang membawa kembali kepada kita punya sikap wasatiyah kita lah, kesederhanaan kita yang akhirnya membawa kita menuju kekayaan kita. Tak ada 3 benda ni kita tak boleh jadi orang kaya. Sebab tu kena seimbangkan 3-3 ni, dan betapa beruntungnya kita pada hari ini, terutama kita Muslim. Beruntungnya kita 3-3 yang kita pegang ni ada dalam diri kita, ada dalam iman kita. Itu yang paling penting yang saya nampak, dan saya merasakan bahawa okey, buku ni boleh dibaca, buku ni tidak. Betul lah dia kata dia bukannya filosofi sangat pun, dia cuma nak bagi tahu je the sign of getting rich, kita kena kaya. Okey, tu pada sudut pandangan saya lah. Okey, Mabas. Okey, seterusnya Mabas. Banyak lagi. Banyak, sikit lagi. Sebab semua dah kaya dah ni, semua nampak. Kenapa nak kaya? Nampak duit dah. Kalau baca, belum baca lagi, dengar je rasa nak kaya, betul tak? So, seterusnya dia kata apa? Tadi dah cakap 3 daripada badan, akal, jiwa, kita perlu mantap. So benda tu macam Nisa dah cakap dah. Kita sebagai Muslim, benda tu dah ada dah. Dah Allah dah aturkan dah. Kita ada pegangan, kita tahu ya Allah aku kaya sebab apa. So benda ni amazing saya kata. Memang alhamdulillah kita lahir ada pegangan, kita lahir ada iman, ya Allah aku bersyukur lahir dalam Islam. So benda ni sesuatu yang bila ditulis oleh bukan Muslim, kita apply dalam ya Allah, amazing sangat. So dia kata apa, pasal akal, dia sebut pasal akal tadi. Dia kata apa pun yang dapat dikatakan, tidak seorang pun yang dapat benar-benar bahagia atau puas kecuali tubuh badan kita tadi hidup dalam fungsi yang sebenar. So yang Nisa ada cakap tadi, ketiga-tiga ni kena berfungsi. Kenapa? Kesihatan badan, jiwa dan juga fikiran. Kalau tak berfungsi, memanglah kita kaya tapi tak berfungsi, takkan dapat apa-apa. So kita perlu menjaga kesihatan kita. So sahabat yang dalam ni sebenarnya kita dah ada laluan yang terbaik. Kita dah pilih dah. Kita dah pilih untuk kita jadi sihat. Ya. Kita dah pilih dah inilah, dan kita menggunakan akal kita untuk kita kata untuk jadi kaya aku perlu sihat. So kita dah daftar kan sebagai peserta tuition kursus online ni. Itu step pertama kita untuk pastikan badan kita sihat. So lepas tu kita buat apa? Kita ambil ilmu yang ada. Dan sekarang ni apa yang saya sedang buat, saya sedang menuju untuk mencapai kekayaan. Saya pasti semua yang dalam ni sedang menuju yang sama, adalah untuk mencapai kekayaan. Kan? Itulah yang sedang kita lalui. Walaupun kita dapat keputusan, ingat dalam program kita ni bukannya Ustaz selalu sebut kita bukan setakat kurus, tapi ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita tahu. Itu yang saya kata, yang selalu kita sebut simple, fun and magical. Ada magical. Apa tu magical? Inilah dalam ni. Everything. Kalau cerita banyak benda ni, tak cukup sejam dan nak pukul 10. Betul, tak cukup. Ingat 3 perkara. Dia nak bagi tahu. Walaupun chapter pertama tak cukup. Kesihatan, kesihatan, fikiran dan jiwa. Okay? Manusia tidak dapat hidup dengan gembira. Ini apa yang saya baca dan saya translate. Tanpa makanan. Kita nak makanan yang baik. Alhamdulillah kita dah pilih pemakanan yang baik. Kita ada nutrition yang terbaik dalam kehidupan kita. Pakaian yang selesa. Malam ni saya tengok semua cantik. Semua indah-indah. Semua macam bergemapan. Anggun, wah, nampak dia gembira. Dan tempat tinggal yang selesa. Tempat tinggal yang cantik. Kita nak untuk anak-anak kita. Betul kan, untuk semua, untuk kita nak. Dan tanpa kebebasan dari kerja. So kita nak freedom tadi, freedom. Dan itulah pilihan saya. Sebenarnya topik ni sangat dekat kat hati saya. Bila saya baca chapter pertama ni, saya rasa pilihan saya tepat. Ya, saya tak bercerita tapi Ustaz dengan Kak Ma tahu apa yang ni. So
Alhamdulillah, bila saya kata ya Allah, inilah yang sesuatu luar biasa, aku dah buat satu keputusan yang mana saya memang buat full time sekarang dalam untuk Herbalife. Sahabat yang ada. So inilah yang saya tak tahu bila chapter ni diberikan pada saya dan saya baca, oh amazing. Dan sebenarnya bila benda ni dekat kat saya dan saya rasa memang inilah pilihan dalam hati saya dan inilah Allah tunjukkan sesuatu untuk saya menjadi seorang yang luar biasa untuk saya memberi kepada sesiapa. So alhamdulillah, inilah yang saya cari, inilah yang Allah hadirkan. Untuk apa? Untuk saya memberi sebenarnya. Diperlukan dalam kehidupan fizikal. So inilah yang dalam para yang disebutkan yang ditulis. So seseorang tidak dapat hidup dalam fikiran tanpa ilmu. Ini tadi dia kata fasa fikiran, tanpa ilmu dan pelajaran. Mempelajarinya tanpa peluang untuk perjalanan, pemerhatian dan juga tanpa fikiran yang intelektual. So dia cakap untuk kita jadi kaya kita perlu ada ilmu, kita perlu ada pelajaran dan kita perlu berfikiran sebagai seorang yang intelektual. Intelektual tu apa? Yang bijaksana. So kita jangan jadi orang kaya tanpa ilmu. Dia akan jadi bakhil akhirnya. Tak akan dapat apa-apa. So amazing kan penulisan dia. Macam kita dah tahu, hebat tahun dia tulis. Okay. Dan segala apa kekayaan yang kita dapat tadi tu, okay, ini yang bila saya baca tadi, dia ada cakap bila kita kaya, kita ada kesihatan yang baik, fikiran yang baik, intelektual yang hebat, jiwa rohani yang hebat, dan kita perlu ada cinta. So sebelum ni ada, kita tak ada novel cinta. Dalam buku dia ni ada tentang cinta juga. Manusia perlu ada cinta untuk jiwa terisi. Tapi kalau kita miskin, cinta kita akan ditolak. So kita kena jadi kaya. Barulah orang kata, aku nak dia lah, dia kaya. So saya fikir, wow. So benda ni, saya kata, kalaulah miskin, cinta ditolak, kapal malam ni karam. Tapi no, kita perlu jadi kaya. Kaya untuk apa? Dan kita pastikan kita mengisi jiwa, fikiran dan juga supaya cinta kita, mana-mana yang sedang mencari cinta, jadi kaya untuk cinta tidak ditolak. Saya pasti dalam ni semua akan jadi kaya. Cinta anda tidak akan ditolak. Pasti. Okay. So itulah saya kata. So kejap Bang Faz, sebelum Bang Faz habiskan, saya tahu ni perenggan terakhir kan? Kejap, ada ni dah masuk ada Okay, lagi. sebelum terakhir saya nak komen sikit je. Maksudnya pada perenggan kedua terakhir ni, perenggan ni memang kena sangat dengan Abang Faz. Saya rasa Abang Faz dah pun fulfillkan perenggan tu baik. Jadi saya nak ucapkan tahniah dululah untuk tu sebelum kita pergi terakhir. So siapa yang nak tahu kena baca perenggan kedua terakhir dalam chapter pertama ni. Apa sebenarnya dia cakap, kenapa saya cakap macam tu dekat Abang Faz. Okay? Okay. So macam Nisa kata, chapter 1 ni tadi memang kena baca, walaupun dalam 3 page, baca setiap perenggan tu, dia punya aura, bukannya aura kekayaan tu macam meresap. Wow, masuk terus. Masuk satu. So bila yang Nisa kata tu, yes, kena baca. Kenapa dia tulis kita perlu jadi kaya? Okay, sebab semua orang dalam ni adalah orang yang normal, perlu jadi kaya. Dan amazing part yang terakhir bila saya baca tadi kata, bila kita dah ada kesihatan badan yang baik, jiwa yang baik, kerohanian yang baik dan juga fikiran yang baik, okay, dia tulis, okay, apa yang dia tulis selepas daripada perenggan yang saya sebut tadi tu, sekiranya anda mengabaikan apa yang ditulis dalam buku ni tadi, anda lalai dalam kewajipan anda terhadap diri sendiri, kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Kerana apa? Kerana dengan pemberian Allah atau Tuhan kepada kita tentang kekayaan kita, kita adalah fikirkan untuk orang lain. Layanan kepada yang lebih besar daripada memanfaatkan sepenuhnya kepada diri kita adalah untuk orang lain, dia kata.
So benda ni, kekayaan yang ada sebenarnya adalah untuk kita memanfaatkan pada orang lain. Jangan jadi selfish, jangan jadi manusia yang mementingkan diri sendiri. Bila kita jadi kaya, kita bantu orang. Banyak contoh kat luar sana. Banyak kisah-kisah sahabat. Harta yang Allah hadirkan dalam kekayaan dia, dia gunakan untuk perang. Macam kita, one day kita jadi kaya, kita untuk apa? Kita memberi kepada orang lain. So, inilah amazing part yang saya kata, wow, lepas satu-satu kaya untuk apa? So, menurut saya baca apa dia tulis ni, tak ada penutup. Tapi perengah akhir ni, kekayaan yang ada adalah untuk manfaat orang lain, bukan untuk diri kita. So, itulah chapter 1, the right to be rich, hak untuk kita kaya untuk apa? Hak untuk kita kaya, Allah izinkanlah segala-gala pada malam ini yang mendengar untuk jadi seorang jutawan muslim yang bertakwa adalah untuk manfaat kepada orang lain. So itulah amazing part kenapa kita kaya. So tadi kita dah setkan dalam diri kita, dalam minda kita, kepala kita, aku perlu kaya malam ni, ya Allah aku nak kaya, berdoa pada Allah. Tapi kekayaan yang akan kita lalui nanti untuk siapa? Untuk manfaat kepada orang lain. Amazing gitu. Wow, superb ya Allah. Indahnya kalau dapat benda ni, kita dapat memberi kepada orang lain. Kita dapat membawa lebih ramai 100 orang secara percuma ke Mekah, ke Madinah, umrah bersama-sama. So benda-benda macam ni adalah yang indah dan damai yang kita setkan dalam minda kita. Dan ingat, Allah akan memberi sesuatu kepada kita bukan sebab kehendak kita. Tapi Allah akan bagi sesuatu kepada kita adalah atas sebab keperluan kita. Allah akan lihat apa yang kita perlu. Kita membantu orang, yes. Kita memberi kepada orang lain. Kita menjaga ibu bapa kita. Macam Kak Su yang pagi tadi kita dengan SDR. Dia menjaga ada anak yatim. Dia menjaga abang dia punya adik. So benda-benda macam tu, bila kita fikir, Allah akan lihat itu keperluan dia. Aku perlu bagi lebih kepada hamba aku ini. Sebab apa? Dia memerlukan kekayaan untuk membantu orang lain. Itu yang kita set. Bila kita kaya, Allah, aku ingin membantu orang lain. Bukan untuk diriku saja, tapi aku untuk membantu orang lain. So benda tu, bila kita fikir dalam diri kita, insya-Allah, benda tu akan, itulah yang bila saya kata, wow, Kak Su yang bagi tadi, dia ada sesuatu yang sangat magic dalam diri dia. Kan? So benda tu adalah yang perlu kita set. Perlu kita, mindset kita, big why kita ingat. Sebab apa kita jadi kaya. So benda tu lah sangat amazing part yang saya baca, walaupun chapter pertama sangat luar biasa penulisan dia sebenarnya. Okay, so sebelum saya habiskan chapter tu, saya share satu lagi video kenapa kita harus jadi kaya. Lapangkan minda, buka minda anda malam ni. Saya rasa baru pukul 10. Jangan rasa mengantuk. Saya nak fokus betul-betul. Kenapa kita perlu jadi kaya? Ini video yang saya tengok dan saya rasa amazing. Yang saya perlu sharekan kepada anda semua. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan atasan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Bos saya bertanya, Pak Bagus, setelah Anda keluar kerja, apa yang akan Anda lakukan? Saya menjawab, saya akan berbisnis, Pak. Berbisnis? Tanyanya. Pak Bagus, saya mau kasih saran. Jadi orang jangan neko-neko. Seperti saya ini, kalau dihitung-hitung, maka penghasilan saya sekitar 2,5 juta per bulan. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur. Saya menerima apa yang Allah berikan kepada saya dengan kesyukuran. Saya nikmati dan saya tidak neko-neko. Dalam hati saya, orang ini begitu egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau memang cukup dengan 2,5 juta per bulan, kenapa tidak mencari 20 juta yang 17,5 jutanya kasih orang lain? Jika kita cukup dengan penghasilan kita sekarang, kenapa tidak mencari lagi untuk bisa membantu orang lain? Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Seringkali cita-cita kita kecil karena kita sangat-sangat egois. Kita sering bekerja dengan target hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di suatu pelatihan, saya pernah bertanya kepada seorang peserta, berapa penghasilan yang Anda inginkan? Ada yang menjawab, saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu ingin punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan,
Saya ingin punya pesantren yang mampu menampung minimal 100 santri yatim piatu atau fakir miskin. Dan mereka semua free, mereka semua gratis. Kalau saya hitung-hitung, saya harus punya penghasilan minimal 100 juta per bulan. Bagaimana dengan cita-cita Anda? Berapa penghasilan yang Anda inginkan per bulan? Berapa banyak Anda ingin punya anak asuh? Berapa banyak Anda ingin punya anak yatim piatu? Bisa jadi penghasilan kita sekarang kecil, karena cita-cita kita memang masih kecil. Cita-cita kecil karena kita hanya memikirkan diri sendiri. Barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah orang lain, maka Allah akan membantu menyelesaikan masalahnya. Allah akan melipat gandakan rezeki yang diinfakkan tanpa batas. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Saya, Bagus Hernowo, pesantren entrepreneur untuk Anda rekan Dakta. So, saya speechless bila saya tengok video tu sebenarnya. Cita-cita kecil, impian yang kecil. Sebab apa kecil? Sebab itu hanya untuk diri kita sahaja. Tapi sebenarnya kita inginkan kekayaan, kita inginkan kemewahan, kita inginkan semua itu, kita niat untuk impian yang besar, untuk manfaat lebih ramai orang. Allah akan bagi sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Sebab Allah tahu kenapa hamba aku perlukan kekayaan, kenapa hamba aku perlukan kemewahan. Kerana kita perlu membantu lebih ramai orang, manfaat lebih ramai lagi. So inilah bila saya tengok video ni, ya Allah, dekatnya dengan apa yang saya dah buat melalui dalam minggu ni sebenarnya. Okay? Dan benda ni lah bila saya kata inilah laluan yang saya pilih untuk saya membantu lebih ramai lagi orang. Dan ya Allah, berilah kita, sahabat-sahabat saya, laluan yang sebenar-benarnya, memudahkan perjalanan kita. Sebab dalam ni kita nak jadi kaya untuk membantu orang. Allah mendengar segala rintihan dan doa kita. Besarkan cita-cita kita, besarkan impian kita untuk apa? Untuk manfaat lebih ramai orang. Jangan pentingkan diri sendiri, pentingkan untuk lebih ramai lagi. Ingat, itulah chapter pertama, the right to be rich. Hak untuk kaya sebab apa? Allah akan bagi kekayaan kepada kita. Tetapi kekayaan yang Allah akan bagi itu, kita perlu memberi kepada orang lain, untuk manfaat orang lain. Dan sentiasa berdoa, sentiasa berusaha untuk menjadi seorang yang kaya. Jangan duduk saja. Kenapa untuk menjadi kaya? Kita perlu berusaha dengan segala-gala yang kita ada. Ingat, kita perlu jadi kaya dalam keadaan yang sihat daripada segi kesihatan badan kita, fikiran kita dan juga jiwa. So itulah yang ditulis oleh penulis dalam buku The Science of Getting Rich. So pada malam ini saya rasa semua akan tidur dengan penuh kemewahan dan kekayaan, tersenyum lebar je untuk tidur. Sebab apa? Untuk jadi kaya esoknya, ya Allah. Untuk lebih fokus, untuk lebih berusaha, untuk lebih lagi dan lebih lagi, insya-Allah. Itulah topik chapter pertama yang saya nasihatkan pada semua, bacalah chapter pertama tu. Setiap baik dan kata-kata dan coretan dia ada sesuatu meaning atau maksud yang sangat yang perlu kita tahu. Kenapa kita perlu jadi kaya. So, Nisa cantik dan kaya bertakwa, saya serahkan kepada Nisa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya pun speechless sebenarnya. Saya dah hilang dah apa yang saya nak cakap tadi. Sebab bila saya baca buku ni, saya dah jumpa buku ni dah lama. Saya tak nafikan. Buku ni sebenarnya saya dah jumpa lama. Buku-buku yang diterbitkan di bawah The Secret ni memang dah biasalah saya tengok. Tapi itulah orang kata bila kita membaca tanpa sedar ni lain sikit kan cara dia. Jadi buku ni sejujurnya sebelum nak dikupas di sini bersama dengan semua orang yang kat sini, saya memang agak lama. Sebab tu saya tangguhkan dengan buku-buku yang lain dulu sebenarnya. Sebab Kok Zai dah minta lama, lepas tu bila Ustaz sendiri pun dah cakap, saya cakap memang ada dalam saya punya plan. Cuma saya ambil masa untuk saya sendiri bersedia nak bercakap pasal benda ni. Kerana bagi saya, selagi saya sendiri tak ada rasa nak bercakap tentang keperluan bercerita perkara tersebut, saya rasa tak sampai. Sebab saya belajar satu perkara, bila kita nak bercakap dengan orang ni biar daya hati kita. Kalau tak ada daya hati kita, kita takkan sampai ke hati.
Jadi sama macam saya menulis. Saya nak menulis pun biar saya menulis pada hati supaya sampainya pada hati juga. Dan di sini saya sangat berterima kasih kepada Bang Faz. Memang tak silap lah. Terima kasih Bang Faz. Malaikat bersayap saya datang membantu menjadi speaker saya yang pertama. Sebab saya dah cakap dengan dia nak tolong saya ke. Lepas dia kata terus bagi gambar dia dengan wing dia tu. Saya cakap okey. Ini memang pilihan yang tepat sekali. Saya memang suka. Okey. Sesuatu yang kita tak pernah terduga dalam hidup ni adalah benda yang sangat baik sebenarnya. Sebab selalu kita merasakan apa yang kita doa, apa yang kita minta tu Allah akan makbulkan kan. Tetapi ada satu perkara yang kita tak pernah minta tapi Allah bagi kat kita. Itu nama dia hadiah dan itu memanglah sememang-memangnya untuk kita yang kita tak pernah terduga. Itu dia. So, saya tak tahu orang lain 48 orang kat sini, saya tak pernah terfikir pun saya nak duduk dalam ni. Jujur saya cakap saya tak pernah terfikir. Tapi rezeki saya Allah bagi macam ni, ini hadiah. Jadi bila hadiah kena jaga baik-baik lah. Nak balik balut tu, apa dah bagi tu? Apa dah bagi tu dalam bentuk balut kan. So kita buka balik, nak present balik dekat dia esok macam mana dalam keadaan tu. Jadi berezekinya kita semua dekat sini ada sebab. Kenapa kita kupas buku ni pun ada sebab. Kenapa Allah pilih 48 orang malam ni pun ada sebab. Dan setiap sebab tu adalah kita sendiri yang kena cari. Kami berdua di sini, mungkin juga Ustaz, mungkin juga lepas ni ada orang nak bagi opinion dia. Sesiapa juga yang berkata pada malam ini sekadar memberi kunci, tapi yang nak buka pintu tu kalian sendirilah. Jadi saya jujur saya tak pernah terfikir pun nak kaya. Saya nak duduk senang je. Saya orang kampung. Memang saya gaya saya besar kampung, orang kampung. Saya tak nak kaya. Tapi bila saya ke bandar, adik-beradik saya semua cakap, kau kan dah kaya. Saya tak tahu kaya celah mana tu. Saya rasa masih lagi belum kaya lagi. Jadi saya akan mengubah nasib saya. Selepas saya baca buku ni saya cakap betul lah saya kena kaya. Saya tak pernah doa minta kaya dengan Tuhan. Tapi sejak saya join TKO memang saya doa minta kaya lah. Tu saya tak nafikan. Tapi minta kaya je tak cukup. Saya pun pelik. Kenapa saya punya minta kaya ni macam ada kurang sesuatu. So, bila saya baca buku ni, itulah dia. Kaya tu bukan untuk diri kita. Kaya tu untuk semua. Jadi kena ubah kita punya cara berfikir tu. Kaya tu sebab apa? Sebab selama ni orang ingat kau kaya apa? Kau tak boleh buat apa-apa pun. Kau kaya lah untuk diri kau. Tapi sebenarnya orang tak faham kenapa kita kena kaya. Kenapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya? Kenapa orang menghabiskan harta dia ke jalan Allah? Kenapa? Mesti ada sebab. Jadi itulah sebabnya kenapa kita semua dekat sini kena rungkai sebab utama kita nak jadi kaya. Okey? Itu daripada saya yang boleh saya simpulkan. Jadi saya nak buka ruang ni untuk sesiapa yang mungkin nak share, untuk sesiapa yang mungkin dah baca ataupun ada sebarang pertanyaan yang mana kita boleh jawab, kita jawab. Yang mana kita boleh kongsikan dekat sini, kita kongsi. Tu ni peluang bukan selalu kan. Ataupun siapa yang rasa dia nak ni kupas chapter seterusnya. Nampak tak? Kita nak cari je siapa yang willing ni. Kita open. Jadi jangan risau. Ada sesiapa ke? Ada soalan ke? Mungkin ada? Ni semua diam terkedu ni. Betul lah Ustaz cakap ni. Nisa kita tanya. Siapa nak dikaya? Cepat cakap. Nak kaya? Cepat. Ramai ni kita tak tahu malam ni 46 orang sekarang ni yang ada ni, doa siapa yang Allah angkat malam ni kita tak tahu baik minta sekarang. Saya memang awal-awal lah saya minta semua orang kena doa Nisa cantik kaya. Awal-awal minta dulu kan. So ada sesiapa ke nak berkongsi, nak bertanya? Kalau tak ada mungkin Ustaz Azwan. Banjai tu macam nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu, nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu ni. Ada tu ada rasa nak cakap tapi dia menunggu dipetik. Tu Nisa petik. Tu. Jadi kan kita tak suka sangat petik-petik orang tapi itulah Banjai dia benda Ustaz. Saya dulu saya nak jadi yang pertama nak menyahut seruan Bang Faz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kupasan yang sangat luar biasa oleh Nisa dan juga oleh Bang Faz.
Dan syukur Alhamdulillah, saya rasa this is the turning point lah dalam PTO, dalam online coaching kita, dan dalam ni kita ada juga sahabat-sahabat jemputan kita daripada team UFO yang saya perasan kan. Dan sebenarnya tajuk yang pertama yang kami belajar di IoT, di apa ni, kan biasa kalau kita pergi training kan orang ada sebut IoT itu turning point dia. Dan turning point saya IoT ni pada 2018 bulan Mac. Dan itulah yang membawa dan menjadikan saya pada hari ini, kerana pada masa itulah minda saya terbuka. Minda saya sebagai seorang yang makan gaji, seorang kaki tangan kerajaan, yang saya rasa tinggi dah grade saya tu, gaji saya pun konsisten dah maintain, dan saya rasa macam tak perlulah pergi training-training macam ni kan. Nak buat apa, belajar benda yang sama lagi, dan kita dah pergi training banyak lagi dah. Tapi yang mengajar saya tu masa tu dekat depan adalah orang yang tamat tingkatan 2 je. Kan? Dan yang berada di sebelah meja saya pada masa itu adalah orang yang income dia 600,000 Mak Yang sebulan. Sebelah meja. Sebelah sini Coach Kof dan juga sini Coach Kof, sini Coach Alimin Tenggani. Dan topik saya berada di depan pentas berdekatan dengan Coach ni, dan topik pertama yang dia bawa ialah The Right to be Rich. Dan untuk belajar topik ni, buku ni, tajuk ni, dia kata kena buang 2 perkara. Kena buang 2 perkara. Satu, dia kata buang ego. Kalau kita ada ego yang tinggi, kita tak dapat nak hadam ilmu malam ni. Dan kita tak akan jadi kaya sebab kita ada ego. Dan kita tak akan dapat nak turunkan berat sebab kita ada ego. Kau siapa nak ajar macam tu kan? Alah, buku ni aku boleh baca sendiri macam tu. Sebab kita ada ego. Dan yang kedua, dia kata don't compare. Don't compare. Saya ingat sangat 2 perkara ni melekat dalam kepala saya sebelum kita masuk IoT tu. Dia kata tolong kalau ada siapa dalam ni, doktor, pakar, pensyarah, siapa-siapalah kan, dia kata. Dia kata tolong letak tepi dulu benda tu, dalam dewan ni kita masuk sebagai gelas yang kosong. Dia kata, Masya Allah, tabarakallah. Saya letak kat luar. Aku start kot. Yang kat depan ni bukan start lah. Aku start kot. Aku tak keluar kat luar. Aku start kan. Kosong. Jadi gelas yang kosong. Rupanya Masya Allah, tabarakallah, betul lah. Jentikan tu membuka ruang pada malam ini, dan Masya Allah, tabarakallah, topik pertama yang menjadi sentuhan ni, yang disentuh oleh Bang Faz dan juga Echa malam ni, rasanya betul lah membuka minda kita. Kita sebelum ni sebut perkataan kaya je negatif. Itulah norma yang ada dalam kehidupan kita, program yang dah di-reset daripada kita lahir. Kaya nanti bercerai, kaya nanti duduk dekat dalam rumah tu jadi orang kaya, tak peduli orang miskin-miskin ni. Kaya ni macam drama je. Kita daripada kita kecil tengok drama orang kaya. Tapi kita tak kaya-kaya. Betul tak? Kita kena kerja, mindset kena pergi kerja, mindset kita ditanam, kita kena bangun pagi, pergi kerja, pakai tie, pakai apa kan, pergi kerja, lepas tu balik kerja, lepas tu pergi kerja balik. Dan itulah yang kita sanggup terima sehingga kita umur 60. Kan? Tapi dalam buku ni disentuh, diajar kau kena kaya sekarang sebab kau punya umur sampai 63 je kalau ikut umat Nabi Muhammad. Kau nak bekerja sampai umur 60, kau ada 3 tahun je lagi nak berbakti pada umat. Kau nak masuk syurga ni. Kau ada 3 tahun je lagi. Kalau 63 lah, kalau umurnya panjang sampai 70-80 adalah lebih sikit. Kan? Jadi kita ni habiskan masa kita dengan bekerja. Yes, betul. Bekerja itu adalah ibadah. Tetapi kalau kita boleh buat lebih daripada bekerja tu, lebih besar pahala ibadahnya. Kan? Jadi kupasan Bang Faz tadi menyeluruh apabila kita kena kaya merangkumi 3 perkara. Itu yang kita dah sebut body, mind and soul. Jasadiyah, akliyah dengan spiritual ni. Dalaman ni. Rohaniyah. Bila 3 perkara ni melekat ada, baru dia jadi sempurna. Tapi kalau kita kaya badan saja, badan cantik, slim, cantik, tinggi kan, tinggi, cantik, handsome, kulit licin, tapi dalaman gundah gulana, stres, kan? Oh loh, besok ni nak tuan ni mesyuarat lagi ni audit lagi ni, aduh, kan? Macam-macam lah kan? Macam-macam dalam kepala. Ni besok ni nak kerja ni, laporan ni PDPR, PDP program, semua ada kan? Macam-macam. Kaya tak macam tu? Tak komplit kaya ni. Kan? Okey, katalah cantik, kaya, tapi kerjaya tak ada masalah. Tapi dalaman ni, hati dia kosong. Rumah ada, kereta ada, rumah ada swimming pool. Kan? Kerja ni semua orang lain tolong buatkan. Kan?
Dia ada orang bawah, dia jadi bos, kau tolong buatkan minit mesyuarat aku, kau tolong hadirkan mesyuarat aku, kau tolong buatkan benda yang kan. Tapi dalam dia balik kan, kenapa kosong ni? Bila dia punya staff yang paling power tu nak letak jawatan, baru dia tu melanggar. Sebab dalam dia kosong. Dan jiwa dia kosong. Aku jadi kaya tapi aku tak ada pengisian. Kenapa aku rasa kosong sangat? Tapi bila kita kaya meliputi 3 perkara ni, body, mind and soul, barulah dikira kaya yang sebenar-benarnya. Yes, kita nak pergi Mekah. Siapa sini yang nak pergi Mekah? Dia angkat tangan. Kalau yang tak buka video pun, dia angkatlah tangan belah kanan. Kan? Sebab yang angkat tangan ni akan jadi kaya dan akan pergi ke Mekah dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Letak kat dada. Bayangkan, visualize, kita pergi Mekah. Okay. Sebelah tangan dekat dada, bayangkan kita pergi Mekah. Baik, sebelah tangan lagi, kita tarik orang pergi Mekah. Tarik, siapa kita nak bawa? Siapa kita nak bawa? Mak kita, ayah kita, kawan kita, jiran kita, masyarakat kita, tarik, letak kat dada dua-dua belah. Tarik, bayangkan. Ya Allah, kau pemudahkanlah hasrat aku, impian aku nak kaya supaya aku dapat ke Mekah dengan mudah. Dan aku juga nak bawa mak aku, ayah aku, adik-beradik aku, saudara mara aku, jiran aku, kawan-kawan aku, tim aku, kita pergi Mekah sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, tarik nafas. How do you feel? How do you feel? Kalau kita ada azam tu, apa yang kita rasa? Boleh tak kita pergi Mekah, tapi kita kena minta cuti dengan bos? Kan? Kalau kita bos tak apalah. Kita pengarah kat situ tak apalah. Tapi kalau kita nak pergi Mekah, bos minta cuti. Itu pengalaman yang kami lalui. Nak pergi Mekah ni, kena minta dengan bos. Padahal kita ada kelayakan dan sebagainya kan. Itu baru nak pergi Mekah. Mak nak meninggal ni, sakit, kritikal ni. Nak minta dengan bos. Tapi kalau kita dapat bos yang baik, tak apa. Yang ni jangan pandang dulu, pergi balik cuti. Itu yang kami lalui. Pergi cuti dulu, nanti balik kita uruskan ni. Tak apa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kami buat keputusan decide. Seperti mana anda nanti bakal buat keputusan lah. Kan? Jadi kupasan yang menarik malam ni baru chapter 1. Baru yang akan ada 17 chapter. Kalau chapter 1 pun ada dah rasa macam ni malam ni. Kan? Dan saya pun memang tak share link dekat luar pun. Sebelum ni kita share link ni sebab kita nak dah bagilah gambaran. Wow, power kot speaker kita yang ada malam ni. Siapa yang tak kenal Echa Cantik? Siapa yang tak kenal Bang Fas? Bang Fas ni pergi training mana-mana pun orang dah kenal dah. Kan? Echa pun sebab nama dia banyak kali timbul dekat kita punya wall kan. Dan insya-Allah mudah-mudahan malam ni pembuka. Pembuka minda kita. Oh, aku wajib kaya rupanya. Oh, aku kena kaya rupanya. Sedangkan kita malam ni belajar ni, kan anak kita nak pakai handphone ni, kita ada satu handphone je. Padahal kita makan gaji ni bukan calang-calang gajinya. Kan grade kita grade berapa? Tapi kita ada satu handphone sahaja. Bagi anak-anak kita ni nak belajar ni untuk ilmu ni. Sebab tu keep learning to keep earning. Bila kita learn, L tu go, earn. Kan? Dan itulah pembelajaran yang sebenar yang ikut fahaman saya. Kita diprogramkan kita kena belajar kan, pergi sekolah. Kan pergi sekolah, lepas habis sekolah masuk universiti. Lepas tu kita kena kerja untuk kita hidup sampai kita bersara kan. Itu program kita. Tapi rupanya tak. Kita kena belajar sampai kita meninggal. Sebab itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu tu daripada buayan hingga ke liang lahat sampai bila-bila. Sebab tu dalam Herbalife kami dinampakkan bahawa wow, 30 tahun pun pergi event lagi 30 tahun dah duduk dalam Herbalife, pergi event lagi, nak belajar lagi Sebab setiap kali kita belajar, setiap kali kita rasa kosong, kita rasa bertambah, kita rasa Masya Allah banyaknya ilmu. Itu minda orang yang bersedia nak belajar. Dan jadi saya bukan speaker malam ni, ini baru kupasan introduction je. Kita open lagi siapa-siapa yang nak bagi ni. Saya nampak ada sesenyum tu macam Kak Azul senyum, Bang Plus senyum. Silakan. Siapa lagi nak ni? Yuji ke? Ni nampak Yuji pun senyum-senyum, confident. Abang Apai pun tak tahan dia tu, menggeletik. Nak cakap. Benar ni. Boleh rasa. Silakan. Kak Chat, Didi, Azuraini, Kak Emma, Niza. Silakan Kak Man nak tambah, silakan. Kita menanti suara dia, suara emas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan. Jadi tahniah Kak mau ucapkan pada Bang Fas dan juga Nisa Cantik atas kupasan pada hari ini sangat hebat. Tajuk ini pun memang sangat hebat, buku ini pun sangat hebat.
kami pun memang dah pernah habis mendengar tu pasal buku ni. Tapi biasalah bila kita mendengar sekali ialah buku Harry Potter kan. Jadi macam ialah dengar sekali mungkin tak puas lah kan, mungkin tak lekat sangat di fikirannya. Tapi biasa kita pergi event pun kalau di IoT memang kita punya mentor Coach Nick insya-Allah tabarakallah alhamdulillah kita ada mentor yang hebat sering menyebut benda ni. Memang setiap kali pergi IoT memang disebutkan topik ini kan. Jadi benda tu sikit sebanyak dah dekat dalam fikiran kami dari mana kami dah lalui lah benda ni kan. Jadi alhamdulillah. Jadi yang Kak Ma nak tambah sikit lah kan. Jadi yalah macam yang Nisa dan Bapa cakap tadi kita punya mindset tu yang pertama kita kena mindset tu kena ada mindset kaya tu kaya tu sebab apa kaya tu kita kena kaitkan semacam Bapa cakap tadi, kita kena kaitkan benda tu kita semuanya kepada Allah SWT. Jadi Kak Ma pernah baca juga bukan dengar daripada Pak Nas dia kata semua dunia ni adalah terkutuk. Dia cakap dunia ni adalah terkutuk. Semua yang ada di dunia ni adalah terkutuk. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab kalau kita nak jadi benda di dunia ini terkutuk, tetapi ada yang mengecualikannya, itu apabila kita mengaitkan dengan Allah SWT. Jadi bermaknanya, kalau kita kaya, kita kena kaitkan dengan kekayaan kita tu kena bersandarkan kepada Allah SWT. Kalau kita tak kaitkan perkara tu, kita nak kaya sebab Allah SWT, perkara tu akan jadi terkutuk. Kamu ada kereta besar, kereta itu adalah terkutuk. Kecuali kamu kaitkan kereta tu nak bawa kamu pergi masjid, bawa pergi kebaikan, nak hantar barang-barang untuk infak, contohnya kan. Jadi benda di dunia ni kita ingat satu perkara yang Pak Nas sebut, yang Kak Ma ingat, dunia ni semuanya terkutuk kecuali kita sandarkan kepada Allah SWT. Apa yang kita buat tu kita niatkan untuk Allah SWT. Jadi kita ingat bila kita jadi kaya, semua orang dah nampak dah dalam mata semua nampak ada dolar tu kan, dolar bukan ringgit lagi dah. Tapi dulu kita kata macam Ustaz kata tadi, kita dari kecil dah di mindset atau di programkan oleh orang-orang tua kita kan. Budaya benda tu kata nak jadi kaya ni tak baik, semua mata duitan tu, benda-benda yang negatif yang ada yang kita telah ditanamkan dalam fikiran kita. Jadi sebenarnya kita kena buang benda tu sebab kaya ini adalah satu benda yang wajib bagi orang Islam. Sebab kalau rukun Islam tu pun syahadah je yang tak memerlukan kekayaan, sebab semua orang miskin ke kaya ke boleh syahadah. Tetapi empat lagi ni semuanya memerlukan kekayaan. Solat, kita nak bersolat kita kena ada pakaian yang bersih, yang kita kena belilah kan pakaian yang bersih, yang mengikut syarat sah. Kan kalau kita tak ada pakaian tu macam mana kita nak sembahyang? Kedua solat, puasa. Puasa pun kena ada duit juga nak makan, nak iftar, nak bersahur kan. Jadi kena ada kekayaan. Begitu juga kita nak kita ada duit kita boleh berikan sedekah untuk orang bersahur, orang beriftar kan. Yang ketiganya zakat. Zakat memang dah pastilah mesti ada duit kan untuk kita berzakat, untuk kita bagi kepada orang yang asnaf tu kan. Yang kelima pergi haji. Pergi haji memanglah kena ada duit. Mana ada orang pergi, yalah kalau mungkin ada keajaiban rezeki, ada orang yang sponsor dia. Tetapi semua itu memerlukan duit kan. Jadi kita kena buang mindset yang lama kita, kita delete benda yang lama tu, kita install sekarang ni mulai malam ni kita install yang baru, bahawa kekayaan tu adalah sesuatu yang wajib bagi orang Islam. Dan yang Kak Ma paling ingat sekali bila Coach Nick selalu sebut setiap kali pergi IoT, kekayaan orang Islam ni kena kaya sebab ia adalah syiar. Ingat perkataan ni. Kaya itu adalah syiar. Apa maksud syiar? Lambang. Lambang kita ni kena ada image sebagai orang Islam ni kena kaya. Jangan orang nampak kita orang Islam miskin. Orang Islam miskin, orang miskin. Tak nak macam tu. Mulai sekarang kita bina mindset kita, orang Islam kena kaya sebab dia adalah syiar kepada Islam itu sendiri, agama kita sendiri. Jadi itu mungkin penambahan sikit daripada apa yang kita bincangkan hari ini yang Kak Ma
ada pengalaman sedikit lah berkenaan itu yang kita dengar melalui audio kan, ada motivasi, motivasi, jadi kita kena baca benda tu kena cari. Ya macam Kak Umar Ustaz teruja tadi sebab Bang Fas sempat cari video-video yang menarik kan, semua ya Allah tak kata bagusnya kan. Jadi macam kami rasa berbangga, beruntung sebab dalam TKO sudah ada yang boleh menyampaikan benda ni walaupun dia tak pergi IoT pun ya, tapi dia cari sendiri. Itu adalah usaha yang sangat baik ya, kami sangat hargai, kami sangat puji ya. Jadi alhamdulillah ya, kita rasanya semua orang dah mula dah nampak dah kan. Mula nampak, ini baru chapter 1. Nanti kalau kita nak pergi ke chapter-chapter lain nanti Allah ya Tuhanku tak tahu nak cakap macam mana ya. Ilmu Allah ni sangat luas, sangat hebat ya. Bila kita baca lagi kita bertambah, kita punya ilmu. Dan insyaAllah ya, sama-sama lah ya, kita siapa yang lepas ni nak ambil orang kata nak ambil tanggungjawab kan untuk buat kupasan selanjutnya tu, kami sangat mengalurkan. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tambah sikit. Terima kasih kepada Ustazah Masiah ni, UG UFO. Ya Allah, andai kaya ini baik untuk aku, keluarga aku dan agama aku, maka izinkan aku menikmati kekayaan milikmu yang abadi. Itu doa untuk kita semua. Dan itu juga tulisan Lola, kita punya birthday girl, selamat ulang tahun kelahiran kepada Lola. Semoga jadi kaya dan berjaya. Bersedekah sampai jadi kaya, bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Dia macam umpan lah, umpan. Kita nak memancing ikan, kan, kalau kita umpannya kecil, ikannya kecil. Tapi kalau ikannya besar, umpannya besar, kan, maka kita dapat hasil yang besar. Sebab itu, terima kasih Lola dalam PKO untuk rahsia kepada semua. Lola yang initiate untuk kita buka dan buat telaga di Cambodia, dan kita dah ada telaga yang keempat, yang kelima. Tapi kalau yang tim Ohana tu dah bertambah-tambah lah telaganya. Jadi mudah-mudahan kita ada 16 tim, kita ada 16 telaga. Dan mungkin lepas ni setiap tim, dan kami rasa itulah antara turning point yang mana bila kita mula memberi ruang untuk kami susah dulu nak berzakat, nak infak. Sebab apa? Macam kita rasa macam duit kita tak cukup. Itu mindset kan, duit tak cukup. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita sebut memang jadi sungguh tak cukup. Jadi lepas kita belajar berinfak tu, kita buka telaga, bayangkan rezeki tu datang umpama air telaga tu yang mencurah, yang memberi nikmat kepada penduduk yang kesusahan. Baik. Okey, jangan lupa kata Baam, jangan lupa cinta ditolak tanpa wang, betul sangat tapi janganlah kerana duit kita bercinta. Baik, biarlah cinta tu datang ikhlas daripada hati walaupun tak ada duit. Okey. Dan kemudian sebahagian daripada ni rahsia buku ni sebenarnya, ni saya nak cerita sikitlah. Kenapa buku ni dipetik dan dipilih? Kerana 1% ataupun 1/5% orang yang terkaya di dunia, dalam dunia ni, orang kaya baca buku ni. Dan 5% orang kaya dalam dunia ni, usahawan, jutawan, menyelami, memahami buku ni dan mereka mengajar benda ni kepada network dia. Jim Rohn sendiri baca buku ni. Siapa lagi yang penulis The Secret tu memang dia pegang buku ni lah, pada umur 25-35. Dan kita jumpa buku ni umur berapa? Tak kisahlah umur berapa kita jumpa buku ni pun, tapi malam ni kan, yang muda jumpa buku ni, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab itu di samping kita baca buku ni, tapi kita ada kitab yang utama yang kita baca, iaitu kitab Al-Quran sebagai pendinding dan pelapis. Sebab buku ni ditulis oleh non-Muslim. Walaupun dia open, dia kata maknanya kalau terpulang kepada kita punya belief, tetapi dia punya penulisan kepada apa dia panggil super power tu, dia ada istilah dia sendirilah. Dia panggil apa? Supreme power. Maknanya kalau kita terjemah kepada Allah SWT lah. Jadi mudah-mudahan mana kita ada berlapis juga dalam kita membaca, dan rujukan utama tetap daripada Al-Quran, tetapi buku ini sebagai rujukan kita di dunia ni sebab kita akan belajar nanti act in certain way. Okey, siapa lagi nak kupas? Dah 10.34, silakan. Ada kita 3-4 orang je dah mengupasnya. Ada lagi yang ni. Ni baru chapter 1 ni, belum masuk chapter 2, 3, 4, 5 lagi kan. Okey. Untuk yang siapa tak ada buku ni, lagi sekali kita ni Ustaz ada bagi dalam grup, siapa yang nak beli buku secara hard copy pun boleh beli, ada dekat Shopee, tapi sangat-sangat limited.
buku ni. Sebab buku ni buku lama. So sangat limited. Kalau dapat daripada Malaysia punya seller tu maksudnya memang rezeki lah. Sebab buku ni mostly waktu saya cari pun dah tak ada dekat Malaysia. Mostly yang jual daripada Indonesia. Jadi saya pun tak berani ambil risiko. Tapi tak apa. Ilmu sama. Walaupun saya menahan nafsu saya untuk membeli buku fizikal. Masih rasa macam tak apa. Saya rasa insyaAllah satu hari nanti berrezeki juga nak dapat buku tu. Tapi kalau yang nak buku juga pun boleh ni. Yang ni free copy je. So tak payah pergi beli e-book dekat Shopee pesan awal-awal. Tapi kalau tak jumpa file tu pun boleh minta dengan saya. InsyaAllah nanti saya bagi juga. Tak ada masalah. Okay. Tu Kak Azula cakap dah. RM17 dekat Shopee. Murah je. Tak mahal. Buku saya Ustaz Mizi tu pun RM50. Saya tak nafikan harga buku beza. Dia buku ni nak kata bukan letak pada harga dia, letak pada nilai dia. Saya teringat minggu lepas ketika buku yang saya kupas tu jadi ada isu kan. Kata syarikat penerbitan, harga buku bukan terletak pada kualiti buku tersebut, tapi harga buku tu terletak pada isi yang dikupas oleh penulis tersebut. Saya menghargai penulis saya, maka saya terpaksa meletakkan harga sekian-sekian pada buku saya. Itu yang syarikat penerbitan cakap. Jadi betul, benda tu betul lah. Harga tu bukan terletak pada nilai proses apa-apa pembuatan buku tersebut, tapi lebih pada tu. Okay. So kalau saya tengok mungkin tak ada lagi yang nak ni. Bang Faz, kesimpulan sebelum kita habiskan sesi malam ni, kita tangguhkan kepada minggu depan. Untuk yang suka audiobook, kredit tu Kak Fiza. Dia ada bagi saya, nanti saya akan share dalam grup lah. Okay, ada audio, boleh dengar. Ada yang suka, saya tahu pasti yang suka mendengar. So nanti boleh dalam grup lah. So malam ni, first tadi saya dah pasang lagu Sesungguhnya tadi. Tu yang Ustaz cakap, sesungguhnya apa yang kita ada malam ni adalah kita berserah pada Allah. Segala-galanya ego kita ke apa yang kita ada sekarang ni, kita adalah sama. Dan apa yang kita akan tuju, kita adalah makhluk khalifah yang sama. Apa yang kita ada sekarang, pangkat, darjat atau apa yang ada, semua tu tidak kekal. Semua tu akan jadi dongeng yang kita akan menuju ke yang betul-betul realiti nanti. Itulah yang mana saya boleh simpulkan dari apa yang pembacaan malam ni. Dan sebelum-sebelum ni, itu adalah ilmu sebenarnya. Ilmu tu kita ambil dan malam ni kalau kita cerita kepada orang lain, dia akan membawa kepada manfaat orang lain dan kita tak tahu yang mana Allah akan ambil sebagai hitungan kita di mahsyar nanti. So, ambillah peluang untuk kita sampaikan kepada orang lain, jadikan ia satu ilmu yang manfaat dan berceritakan kepada orang lain. Kenapa kita perlu jadi kaya? Kenapa kita perlu perlu menuntut ilmu? So, share lah. Selagi kita ada, selagi kita hidup, selagi kita boleh berkongsi sesuatu, share je kepada sesiapa. Dan ingat, sebanyak mana pun kebajikan yang kita buat, kita tak tahu kebajikan atau kebaikan mana yang akan dikira. Buatlah sebanyak mana kebaikan, buatlah sebanyak mana pun manfaat pada orang lain dan berserahlah apa yang telah kita lakukan, ikhlas dalam hati kita. Inilah yang aku bagi kepadamu ya Allah. Segala-galanya berserah pada Allah. Itulah yang saya kata yang boleh saya simpulkan Nisa. So saya rasa terima kasih kepada semua. So topik bagi saya buku chapter pertama ni, kalau saya bagi peluang saya boleh sampai 17 tu sebenarnya. Sebab benda ni sangat amazing, first chapter. Dan bagilah peluang pada bacalah buku ni, memang amazing. First chapter, bukannya first chapter je, kulit tu depan tu pun dah amazing bila tengok 90-10 tu. Macam wow. So benda tu amazing. Okay. So terima kasih Ustaz, Kak Ma dan semua memberi peluang untuk kita ada majlis ilmu setiap minggu. Alhamdulillah, benda ni bagi saya sangat amazing, sangat indah. Dan jadual kita memang tersusun sampai pukul 11:30 dan kita masuk tidur. Dan benda tu adalah sangat tercantik jadual kehidupan. Itu yang saya alami sekarang. Dan benda tu yang buat saya decide, yang buat keputusan sebenarnya. Okay, itulah perjalanan yang indah dalam ni. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Mungkin kita boleh minta Ustaz nak minta siapa yang baca doa malam ni sebelum kita tutup majlis kita? Abang Pai macam mana nak cakap apa tu? Abang Pai? Unmute dulu Abang Pai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kelas tadi, tapi Kak Azul kata ada satu buku ni, The Science of Getting Rich. Saya berminat sangatlah nak mendengar. Tapi saya dengar ujung-ujung tu kaya jadi kaya je saya dengar kan. Jadi di antaranya kekayaan yang kita cari itu mungkin saya nak bagi homework kot. Alah, homework di antaranya rezeki Allah tu luas. Rezeki Allah, kita nak kaitkan rezeki Allah tu luas. Di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 8 jalan untuk mendapat rezeki Allah. Di antaranya ialah rezeki yang telah dijamin, ya, rezeki yang telah dijamin, rezeki apabila kita bersyukur, kan? 1, 2 lagi apa? Dah tulis dah tapi itulah. Dah lupa dah. So rezeki kerana kita beristighfar, kita dapat rezeki lagi. Rezeki kerana kita ada anak, rezeki kerana bernikah. Bagi yang belum bernikah itu cepat-cepatlah bernikah, kan? Jadi ada 8 rezeki yang kita boleh dititipkan dalam Al-Quran. Jadi kita boleh jadikan panduan untuk mendapatkan kekayaan di masa akan datang ni, yang terpanggil untuk kita kaya bukan untuk apa? Kaya untuk kita dapatkan taman-taman syurga. Itu yang kita nak. InsyaAllah itu je daripada saya. Sebab saya nanti nak kupas yang ni pula. Buku awak ni. Apa? Subconscious Mind. The Power of Subconscious Mind. Nanti bagi saya habis satu semester ni. Semester dah nak habis. Nanti saya kupas yang ini pula. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, nanti kita bagi Bapak kupas buku tu lepas kita habis buku ni. Baik. Okey, ada lagi siapa-siapa yang nak last sebelum kita tutup? Kalau tak ada, kita tutup lah UFO mana UFO? UFO tak ada, tak nampak. Yuji ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Okey. Kak Bizah? Tak ada. Tak ada. Okey. Semua tak ada. Kalau ada, kita bagi ruang. Kalau tak ada, tak apa. Jadi rasanya cukup setakat ini untuk malam ni. Dah berlimpah ilmunya, banyak pengisiannya, dan insyaAllah malam ni kita tidur dengan tenang dan kita mimpi kaya. Dan kaya ni kita masuk dalam subconscious mind, walaupun kita belum baca bukunya, tapi kita sebut kan. Jadi kita insyaAllah mudah-mudahan dia melekat dalam minda kita. Kita wajib kaya, kita perlu kaya bukan untuk kita tetapi untuk semua orang, untuk kita bantu lebih ramai orang kat luar sana. Jadi dia jadi syiar. Biarlah jadi kaya tu, dan kaya tu pada kita, orang tengok kita Masya Allah, macam ni orang kaya yang sebenarnya, macam ni orang kaya yang sepatutnya. Orang Islam punya kena kaya. Dan kita tanam mindset baru. Buang mindset yang lama-lama tu, kaya ni tak elok dan hidup. Jadi cukup setakat ini. Jom kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم إنا نسألك فاجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واتق اللهم ربطتها وأديمتها وديها سبولها وابلعها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وجهاد معرفتك وبها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين آمين آمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita jumpa lagi dalam siri book club kita yang akan datang.
hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya Hati diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun doa takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga sesungguhnya walau siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Thank you, Papa. Thank you Nisa, Papa, Kasihmu kepadaku, Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siap ni. Insya-Allah.